Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat? Cuti sekolah lama Ustaz tak jumpa awak semua. Okey, jadi peperiksaan kita pun dah lepas kan? Minggu lepas kita buat peperiksaan. Okey, Ustaz ucapkan tahniah pada yang berjaya. Dah tahu result? Tak tahu lagi. Okey. Ada daripada result yang peperiksaan yang lepas tu, ya, ada yang ada peningkatan dan ada yang ada penurunan. Ada yang ada peningkatan dan ada penurunan. Yang penurunan tu, yang ada peningkatan Ustaz ucapkan tahniah atas kejayaan kamu. Yang ada penurunan tu jangan risau. Usaha lagi, insya-Allah kita buat balik tahun depan. Okey, jadi untuk minggu ni dan seterusnya Ustaz akan buat canvas tari solat. Ya, pada minggu ni canvas tari solat untuk siri pertama. Dan minggu depan untuk siri yang kedua. Jadi 2 minggu ni tak ada latihan dah. Ustaz tak bagi latihan dalam barang kerja dah. Okey, dia apa khabar semua? Tahun 1, Farid, Dennis, Sakinah, Omek. Tahun 2, Sofriken. Tahun 3, Adi Putra. Sihat Adi Putra? Jangan nakal-nakal. Wardah. Lagi Siti. Siti. Okay, tahun 4 tak ada. Tahun 5, Nisa. Buat apa tu dekat rumah? Tolong-tolong mama, okey? Okey, Nisa, Muhammad, Alia. Alia, Ustaz doakan semoga cepat sembuh Alia sekeluarga. Kawan-kawan yang lain pun doakan semoga Alia dan sekeluarga dan keluarganya cepat sembuh, insya-Allah. Okay, tahun 6, Haikal dan Sakura. Haikal dan Sakura. Tak sempat dah nak jumpa. Tahun depan dah nak masuk tingkatan 1 dah. Jadi Ustaz doakan kamu semua sihat di rumah. Tolong mak ayah manfaatkan masa cuti ini dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Okey, jadi untuk canvas solat yang siri pertama ni Ustaz akan fokus tentang wuduk. Okey. Jadi kita pergi kepada seterusnya. Okey, kenapa kita perlu bersolat? Kenapa kita perlu bersolat? Dah besar dah muka Ustaz, nampak dah? Okey. Kenapa kita perlu bersolat? Sebab solat adalah perintah Allah. Kita buat canvas dari solat setiap tahun. Lepas tu, masa dalam kelas pun kita ada belajar juga tentang sembahyang. Solat kan, kita belajar berapa kali sembahyang dalam sehari, apa bacaan-bacaan dalam sembahyang, macam mana perbuatan sembahyang, macam mana rukuk, macam mana sujud, macam mana arah nak menghadap kiblat, kan? Kenapa kita belajar semua tu? Sebab kita nak mentaati perintah Allah, kan? Sebab Allah yang perintahkan kita untuk bersolat. Kerana solat ni adalah tanda kita mengabdikan diri kepada dia. Jadi solat ni adalah perintah Allah. Semua orang Islam, tak kira siapa pun dia wajib mendirikan solat 5 waktu sehari semalam. Orang Islam yang dah cukup syarat lah. Dah akil balik dan syarat-syarat yang lain. Kalau orang gila macam mana? Orang gila tak, sebab akal dia tak sempurna. Kita yang waras, yang sempurna, yang boleh berfikir, yang boleh berkata-kata, kan? Kita tidak bisu, kita boleh berkata-kata. Jadi lagilah kita ni kena usahakan diri untuk bersolat. Okey. Baik. Jadi sebelum kita nak bersolat tu, kita mesti buat apa? Kita mestilah ambil wuduk dulu. Okey. Kita mesti ambil wuduk ataupun kita panggil ambil air sembahyang. Ambil air sembahyang, ambil wuduk, samalah tu.
ambil wuduk ataupun air sembahyang. Jadi wuduk ni apa sebenarnya? Apa sebenarnya wuduk ni? Wuduk ni adalah perbuatan meratakan air pada anggota tertentu berserta dengan niat. Kita nak basuh anggota tertentu wuduk ni sebelum kita bersolat. Kita kata anggota tertentu. Kenapa anggota tertentu je? Sebab kita tak basuh satu badan. Kita basuh anggota yang tertentu je. Muka, tangan, kaki, telinga, hidung. Kita tak basuh satu badan macam kita mandi kan. Daripada atas kepala kita jiru sampai ke bawah. Tak. Sebab tu kita kata anggota yang tertentu berserta dengan niat. Jadi niat kena ingatlah. Setiap apa perbuatan yang kita buat pun mesti ada niat. Niat. Okay. Baik. Jadi macam mana cara nak berwuduk? Okey, yang pertama baca bismillah dulu. Baca bismillah, kita pulas kepala air, pilih air tu, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah ni nama pendek dia. Bacaan dia Bismillahirrahmanirrahim. Apa maksud dia? Bismillah yang kita sebut tu. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Okey, baca bismillah. Bismillah ni bukan sebelum berwuduk je kita nak baca bismillah. Apa saja perbuatan, apa saja kerja sebelum kita nak buat, baca bismillah. Sebelum kita nak belajar, baca bismillah. Sebelum kita nak makan, baca bismillah. Nak pakai baju, baca bismillah dulu. Nak naik kenderaan, baca bismillah. Supaya apa? Supaya apa yang kita buat ni ada keberkatan dia. Supaya apa yang kita nak buat ni kita tak lupa pada Allah. Kita sebut nama Allah kat situ. Okey. Baik. Jadi basuhan yang pertama. Apa basuhan yang pertama? Mungkin ada yang dah ingat kan macam mana cara ambil wuduk. Okey, hari ni kita ulang kaji balik. Kita refresh balik. Okey, yang pertama apa? Membasuh pergelangan tangan. Basuh ni pergelangan tangan kita. Kan? Pergelangan tangan. Okey, basuh, cuci pergelangan tangan kita yang kotor ni. Okey, cuci. Basuh dia. Okey, seterusnya apa? Berkumur. Masuk dalam mulut. Kemudian kita kumur dan buang balik. Jangan pergi telan air tu. Jangan kau telan air tu ludah balik. Ludah balik. Kamu ni tak boleh ni. Nanti pergi telan balik air tu. Okey, kita kumur dan buang balik. Berapa kali? 3 kali. 3 kali. Okey, kumur, ludah balik. Kumur, buang balik. Okey, 3 kali. Seterusnya, selepas berkumur, apa kita buat? Masukkan air ke dalam hidung. Selepas berkumur, mulut naik ke hidung. Okay. Masukkan air dalam hidung. Kemudian kita buangkan dia. Untuk apa? Untuk kita buangkan segala kekotoran yang ada sekitar hidung ni, dekat rongga hidung. Berapa kali? Pun 3 kali juga. 3 kali juga. Okey. Seterusnya, lepas kita dah cuci tangan, basuh tangan, berkumur, kemudian masukkan air ke dalam hidung. Lepas tu apa? Okey, berniat. Berniat. Yang tu tadi, kita baca awal-awal tadi kan, maksud wuduk tu, basuh anggota wuduk, anggota tertentu, berserta dengan niat. Inilah niat dia. Niat dia apa? Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Jangan sebut dekat mulut, tapi baca dalam hati. Baca dalam hati. Dalam hati sebut. Masa bila kita nak baca wuduk ni? Masa kita basuh muka. Okey, seterusnya basuh muka. Maksudnya bila kita cuci muka, dalam hati kita sebut sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Bukan sebut dengan mulut. Sebut dalam hati. Sebut dalam hati. Baca dalam hati, sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Okey. Kan? Baik, seterusnya basuh muka ni. Basuh muka, basuh daripada atas sampai ke bawah dagu.
bawah dagu ni sampai ke dagu. Berapa kali? Pun 3 kali. 3 kali juga. Okey, seterusnya lepas kita basuh muka. Basuh apa? Basuh tangan hingga ke siku. Tangan pergi sampai ke siku kita. Jangan di bawah siku tapi limpas siku tu. Limpas dari siku tu. Basuh. Tangan mana dulu? Tangan kanan dulu. Berapa kali? Pun 3 kali juga. Semuanya 3 kali kita ulang. 3 kali. Okay. Kalau yang 2 anggota tu, dahulukan anggota yang kanan dulu. Tangan kanan kita 3 kali. Kemudian selepas selesai tangan kanan, tangan kiri pula. Tangan kiri. Basuh tangan sampai ke siku. 3 kali. Baik, selepas membasuh tangan hingga ke siku, apa selepas pula? Apa lepas ni? Apa pula selepas ni? Apa pula? Okey, membasuh kepala. Okey. Basuh kepala. Ambil air, tersapu atas kepala ni, membasuh ataupun menyapu kepala. Sapu kepala kita. Berapa kali? 3 kali juga. 3 kali. Okey, selepas membasuh ataupun menyapu kepala ni, membasuh telinga. Okey, membasuh telinga. Ambil air, okey. Cuci telinga kita. Dekat rongga telinga, ruang telinga ni, buangkan segala kekotoran yang ada. Kita bersih telinga kita. Okey, berapa kali kita basuh telinga? Pun 3 kali juga. Okey, 3 kali. Selepas basuh telinga buat apa? Okey, yang terakhir adalah membasuh kaki. Basuh kaki. Okey, jadi basuh kaki ni sampai ke buku lali. Buku lali tu dekat mana? Kalau dekat pergelangan kaki kita tu, dia macam ada yang timbul kiri dan kanan. Sebelah kiri dan sebelah kanan ada timbul tu. Okey, jadi basuh daripada hujung kaki sampai dekat buku lali tu. Cucikan dia. Pergelangan dekat celah-celah jari kaki tu, selatkan dia tu. Cuci dia bawah tapak kaki, dekat tumit. Basuh dia sampai bersih. Kaki mana dulu? Kaki kanan. Okey, kaki kanan dulu. Jangan lupa, jangan terus basuh kaki kiri. Basuh kaki kanan dulu. Lepas tu baru basuh kaki sebelah kiri. Okey. Nampak? Faham? Okey. Yang seterusnya adalah, ini tertib. Tertib ni maksudnya apa? Kita naklah melakukan perbuatan wuduk tadi tu, daripada awal kita buat tu sampai kaki tadi tu, mestilah mengikut turutan dia. Maksudnya nombor 1 apa, nombor 2 apa, nombor 3 apa. Tak boleh kita buka-buka paip air, kita nak basuh kaki dulu. Ataupun kita nak berkumur dulu, baru basuh tangan. Tak boleh. Kita mesti ikut turutan dia. Nombor 1 basuh tangan, lepas tu berkumur, lepas tu masuk air dalam hidung. Kan? Mesti ikut turutan ni, ikut tertib dia, ikut turutan dia. Tak boleh kita langkau ni dulu, buat ini dulu, yang ini kemudian. Tak boleh, kita mesti ikut turutan dia. Okey. Kalau kita tak ikut turutan ni, apa jadi? Batal wuduk kita. Sebab tertib ni salah satu rukun daripada rukun-rukun wuduk. Baik. Kemudian yang terakhir sekali. Okey. Doa selepas wuduk. Okey, doa selepas wuduk. Doa selepas wuduk ni mungkin ada yang boleh baca, ada yang tak boleh baca. Tapi sama ada boleh baca ataupun tak boleh baca, kita sama-sama belajar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Amin. Okey. Doa selepas wuduk ni kita baca selepas kita selesai berwuduk. Apa maksud doa tu? Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah yang esa.
tidak ada yang menyengutukannya, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu hamba-Nya dan pesuruh-Nya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku orang yang menjaga kebersihan. Jadikanlah aku daripada hamba-Mu yang soleh. Ini kita baca selepas kita selesai berwuduk. Lepas tu kalau orang tanya, Ustaz, saya ni tadi ambil air semayang dalam tandas, dekat bilik air kan, selepas mandi ambil air semayang. Macam mana nak baca doa dia dalam bilik air? Keluar dulu dari bilik air tu, baru kita baca. Jangan baca dalam tu. Sebab kita tak boleh sebut nama Allah dalam tandas. Keluar dulu dari bilik air tu, dari tandas tu, baru kita baca doa. Okey, faham? Okey. Jadi objektif kita untuk Canvas Solat yang siri pertama pada minggu ni adalah untuk menguasai wuduk dengan sempurna. Apa yang kita belajar, apa yang Ustaz terangkan pada hari ini adalah tentang teori semata-mata. Maksudnya secara pengajaran semata-mata. Sepatutnya Canvas Solat ni kita mesti buat amali wuduk. Amali wuduk tu maksudnya Ustaz kena bawa kamu ni pergi dekat paip air. Tunjuk macam mana. Okey, Adik Putera, ambil air semayang. Ustaz nak tengok macam mana. Soft can. Okey, cuba buat amali wuduk macam mana. Masa tu baru Ustaz boleh tengok betul-betul. Tapi sebab kita buat secara maya, nanti bila kita berjumpa lagi pada tahun hadapan, baru kita buat betul secara berdepan. Nanti dekat bilik Ustaz, kita pergi dekat bilik paip air, Ustaz akan minta kamu setiap orang ambil wuduk. Dengan sempurna. Okey. Jadi Ustaz rasa untuk minggu ni sekadar itu saja dulu daripada Ustaz. Okey. Dan video ni kamu boleh ulang tengok. Boleh ulang tengok setiap masa, bila-bila masa saja yang kamu nak tengok. Sebab mungkin ada antara kamu yang tak dapat capaian internet. Ustaz faham semua tu. Tujuan Ustaz buat secara video ni juga dalam YouTube ni supaya kamu terdedah dengan teknologi terkini. Kita aplikasikan teknologi dalam pendidikan kita. Okey, jadi dengan video ni Ustaz upload di YouTube, mana-mana saja lepas ni bila-bila masa pun kamu nak tengok balik, kamu boleh ulang balik. Nak tengok ulang kali pun boleh, tak ada masalah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita belajar pada hari ini mendapat manfaat untuk kita semua, insya-Allah. Ya Allah, berikanlah kami kepahaman dalam beragama, insya-Allah. Jadi sekian sahaja dulu daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.